Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dalam waktu antara maghrib dan isyak ini dalam untuk kita mendengar sabdaan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim. Saya nak raikan dahulu ahlan-ahlan di ruangan Facebook, Ninda Anis, Latifah, Abu Hassan, Cik Gi, Adeline Maira, Fatimah Samsuddin, Ayu Hafiz, dan di ruangan TikTok ahlan-ahlan Haifah dan juga Fatimah Azhara serta semua sahabat-sahabat yang lain. Anak, okay, nak bagi salam, bagi salam je cepat. Semua hai, assalamualaikum semua. Okey dah. Dah bagi salam. Assalamualaikum. Sebab Allah. Okey. Dah Okey, jom. Ahlan-ahlan kepada semua, kita bertemu kembali dan pada malam ini kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-140 berkenaan tentang tajuk bahawa seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah pasti akan masuk syurga, sama ada kalaulah dia ada melakukan dosa, dia tetap akan ke syurga, cuma akan ke neraka terlebih dahulu, kecualilah jika Allah ingin mengampunkannya. Dan kalaulah dia tidak ada sebarang dosa kerana sentiasa bertaubat ataupun masih kanak-kanak, maka tempatnya akan terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 140. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Sahal bin Utsman wa Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala'i jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Quraib bin haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ataupun daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berlaku keraguan daripada perawi yang bernama A'mash. Beliau berkata, lamma kana yaumu ghazwati Tabuk. Maka dalam hadis ini dijelaskan pada waktu itu dalam hadis ini dijelaskan bahawa peristiwa ini berlaku pada peperangan Tabuk. Dalam hadis yang kita baca sebelum ini pada sebelum maghrib, maka tak disebut peperangan mana. Maka dalam riwayat ini disebut peristiwa tersebut berlaku pada peperangan Tabuk. Ini adalah peperangan terakhir yang Nabi SAW turut serta. Dan selepas daripada itu, Nabi SAW tidak turut serta dalam mana peperangan lagi. Asaban nasa maja'ah. Maka orang ramai telah ditimpa kelaparan. Kenapakah telah berlakunya kelaparan? Sebab bekalan yang mereka bawa telah habis. Ini adalah perang yang kali pertama berlaku pada waktu kemarau, perjalanan yang sangat jauh, musuh yang sangat ramai, bilangan tentera yang tak pernah umat Islam miliki sebanyak 30,000, maka bekalan telah habis. Qalu, maka mereka berkata, wahai utusan Allah, lau azinta lana fanaharna nawadihana, kalaulah Tuhan izinkan untuk kami, maka kami akan menyembelih unta-unta kami, terutamanya unta yang membawa bekalan. Sebab unta yang membawa orang waktu tu pun dah dikongsi. Dalam kitab sirah kita boleh lihat, contohnya Ar-Rahiqul Makhtum, maka dia bawakan riwayat dalam peperangan Tabuk, seekor unta bergilir dengan 18 orang. 18 orang bergilir. Seorang tunggang, lagi 17 orang berjalan. Maka unta yang dimaksudkan di sini adalah unta yang membawa barangan. Fa'akalna, lalu kami boleh makan, waddahanna, dan kami boleh memanfaatkan minyak daripada lemaknya. Apakah yang dimaksudkan memanfaatkan minyak daripada lemak? Sebab waktu itu musim panas, maka mereka akan sapukan lemak-lemak binatang pada tubuh badan mereka dengan cara supaya mereka tidak merasa bahang panas. Maka Nabi SAW pada awalnya Nabi bersujud, Nabi bersabda, if'alu, lakukan.
sembelih unta untuk dijadikan makanan. Faja'a Umar, maka Umar telah datang lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, in fa'alta, kalaulah Tuan lakukan seperti itu, qalla dhahar, maka akan berkuranganlah unta. Walakin id'uhum, akan tetapi panggillah mereka, bifadli azwadihim, membawa saki-baki bekalan yang masing-masing ada, summa du'ullaha, kemudian mintalah kepada Allah untuk mereka, alaiha, pada makanan tersebut, bil barakah, dengan keberkatan. La'allallaha, moga-moga Allah, ayyaj'ala fi dhalik, akan menjadikan keberkatan pada makanan tersebut. Maka Nabi SAW bersetuju dengan pandangan Umar. Nabi berkata, na'am. Di sini ada pengajaran yang kita boleh ambil pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Maka di sini, apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Bayanu jawazi ardil mafduli alal fadili ma yarahu maslahatan. Bahawa seorang yang walaupun kedudukannya rendah, seperti Umar bin Khattab, sahabat, maka dia boleh digalakkan, patut untuk berkongsi idea dan pandangannya kepada orang atasan dia. Dan orang atasan yang gentle, seorang yang true leader, seorang yang betul-betul bersifat ketua, dia akan mengambil pandangan tanpa mengambil kira siapa yang memberi pandangan. Maka Nabi SAW, Nabi dah bagi izin kali pertama. Tiba-tiba Umar bin Khattab kata, wahai Rasulullah, jangan lakukan begitu. Maka Nabi SAW terima pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata perawi, fada'a binita'in, maka telah diminta untuk dibentangkan hamparan kulit. Nita', hamparan kulit. Fabasatah, maka telah dibentangkan. Thumma da'a, kemudian telah diminta untuk dibawa. Bifadli azwadihim, dengan saki-baki bekalan yang masih ada. Qal, berkata perawi, faja'ala rajul, maka ada orang, yaji'u bikaffi zurrah, yang datang membawa segenggam jagung. Qal wa ja'ala yaji'ul akharu bikaffi tamar, ada yang datang membawa segenggam kurma. Wa yaji'ul akharu bikisrah, ada yang datang membawa keratan-keratan roti. Hatta ijtama'a 'ala nita', sehingga terkumpulnya saki-baki makanan di atas hamparan kulit tersebut. Syai'un yasir, sedikit sebanyak. Maka Nabi SAW fada'a, telah berdoa, alaihi, ke atas makanan tadi, bil barakah, dengan keberkatan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada semua para sahabat, khuzu, ambillah kamu dan isilah fi aw'ayatikum, di dalam bekas-bekas kamu. Semua orang ambil dan isi makanan yang telah Nabi doakan ke dalam bekas tersebut. Berkata perawi, fa'akhadhu fi aw'ayatihim, maka mereka telah mengambil dan mengisi makanan-makanan tersebut dalam bekas mereka, hatta, sehinggakan, ma taraku fil askar, tidak berbaki di kalangan tentera, wi'a'un, satu bekas pun, kecuali mereka telah penuhkan semua bekas dengan makanan. Namun pada waktu fa'akalu, dan mereka semua telah makan sehingga kenyang. Namun apakah mukjizatnya? Wa fadlah, masih berbaki lebihan makanan, tak habis. Walhal sebelum Nabi berdoa, Nabi kumpulkan, pada waktu itu tak cukup makanan. Tapi bila Nabi dah kumpulkan, di sini kelebihan pada waktu itu berjemaah sama-sama dalam makan berjemaah, dalam makan bersama, dan juga dengan mukjizat keberkatan doa Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian di sini Nabi bersabda, yang merupakan tajuk hadis yang kita baca. Sabda Nabi, la yalqallaha, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua penyaksian tadi. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ghaira syakin, dan dia tidak ada keraguan pada penyaksian tersebut. Fayuhjaba anil jannah, lalu dia tidak mungkin akan dihijab, dihalang, dijauhkan daripada syurga. Pasti akan masuk syurga. Riwayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Maka riwayat yang seterusnya menyebut bahawa penyaksian tersebut mestilah bersih daripada kepercayaan bahawa ada sekutu bagi Allah, ada syirik bagi Allah, al-'iyadzu billah. Maka riwayat 141.
وبه إليه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن ابن جابر رضي الله تعالى عنهما قال حدث عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت daripada sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah yang Esa, wa anna Muhammada, dan sesungguhnya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya, dan dia menafikan semua sembahan selain Allah, wa anna Isa Abdullahi wa banu amatih, dan sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan anak kepada hamba Allah, wa kalimatuhu alqaha, dan Nabi Isa adalah satu kalimah yang Allah telah letakkan kepada Maryam dan roh daripadanya, wa annal jannah haq, dan sesungguhnya syurga itu benar, wa annan nar haq, dan neraka itu benar, adakhalahullah, orang yang meninggal dunia dengan keimanan seperti ini tanpa mensyirikkan Allah, sabda Nabi, Allah akan masukkannya ke dalam mana-mana pintu syurga yang 8, syaa yang dia kehendaki. Maka daripada sini kembali kepada tajuk hadis, bahawa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, keimanan yang sebenar pada Allah, pasti akan masuk syurga. Riwayat yang ke-142 lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak tambah kurang perkataan pada matan berbanding riwayat yang kita baru baca tadi. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi qala hadatsana Mubashshir bin Ismail an al-Auza'i an Umair bin Hani fi hadzal isnad bimislih. Riwayat yang lebih kurang sama. Ghaira annahu, kecuali dalam riwayat ini tidak ada perkataan adkhalahullahu al-jannah, orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah tanpa mensyirikkan, menyekutukan Allah, maka tidak ada penambahan perkataan berikut, Allah akan masukkannya ke dalam syurga ala ma kana min amal, dengan pada apa pun amalan yang dilakukan. Apakah maksud ala ma kana min al-amal? Orang tersebut akan masuk syurga dengan apa pun amalan yang dilakukan. Bukanlah bererti dia tak kena hukum dan seksa dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Tidak. Maka sebab itu lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8, 11 daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, perkataan ala ma kana minal amal, seseorang yang tidak mensyirikkan Allah, dia akan masuk syurga tanpa dikira apapun amalan yang dilakukan. Bermaksud ungkapan itu adalah hadza mahmulun ala idkhalihil jannata fil jumlah. Maksud daripada ungkapan ini adalah orang tersebut pasti akan masuk syurga. Walaupun kalaulah dia ada dosa, mungkin ke neraka dulu. Tetapi hadis tersebut bermaksud ala ma kana minal amal. Macam mana sekalipun amalan dia, tempatnya adalah tetap syurga. Kerana dia meninggalkan dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Riwayat 143. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laitsun an ibn Ajlan an Muhammad bin Yahya bin Habban an ibn Muhairis an Sunabihi an Ubadah bin Samit. Daripada sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, kata Ubadah bin Samit, beliau berkata, dakhaltu alaih, minta maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada As-Sunabihi. Maka daripada As-Sunabihi berkata, aku telah masuk menziarahi Ubadah bin Samit, wa huwa fil maut, dalam keadaan beliau sedang berada pada sakaratul maut. Ubadah bin Samit sedang berada dalam sakaratul maut. Fabakaitu, maka kata As-Sunabihi, maka aku telah pada waktu itu menangis, sebab guru dia, sahabat Nabi, nak meninggalkan dunia. Maka Ubadah bin Samit berkata, mahlan, tunggu ataupun sebentar. Lima tabki, mengapa engkau menangis wahai As-Sunabihi? Okey, di sini ada yang kita terlepas pandang. Kata Imam Nawawi, As-Sunabihi ini siapa? As-Sunabihi ini baris yang ketiga daripada bawah. Beliau adalah Abu Abdullah, nama penuhnya adalah Abdul Rahman bin Usailah.
Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah tabi'iyun jalil, seorang tabi'in yang sangat terkemuka. Beliau sebenarnya adalah rahala ilan Nabi. Beliau sebenarnya dalam perjalanan nak pergi jumpa Nabi SAW. Faqubidan Nabi, dan ketika mana Nabi SAW wafat, wahuwa fit tariq, wahuwa bil Juhfah. Pada waktu itu beliau sedang berada di Juhfah. Tak jauh dah daripada Madinah. Dia dalam perjalanan nak jumpa Nabi. Kalaulah dijumpa Nabi, dia jadi sahabat. Tetapi dalam perjalanan nak jumpa Nabi, pada waktu itu beliau telah meninggal dunia. Nabi SAW telah wafat meninggal dunia. Fasami'a Abu Bakar Siddiq, maka beliau telah mendengar hadis daripada Abu Bakar Siddiq dan sejumlah besar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka kata As-Sunabihi, aku telah masuk bertemu dengan Ubadah bin Samit yang pada waktu itu dalam kesakitan yang membawa kepada kematian. Fabakaitu, maka aku pun menangis. Maka Ubadah bin Samit berkata, tunggu, lima tabki, mengapakah kamu menangis? Fawallahi, kata Ubadah bin Samit, maka demi Allah, la inistushhitu, jika aku diberi peluang untuk menjadi saksi akan kebaikan kamu, la ashhadanna lak, pasti dan pasti aku akan memberi penyaksian yang baik untuk kamu, wahai As-Sunabihi. Wala in syufi'tu, dan jika aku dibenarkan untuk memberi syafaat, la ashfa'anna lak, pasti aku akan memberi syafaat kepada kamu. Wala in istata'tu, dan kalaulah aku mampu, la anfa'annaka, pasti aku akan mendatangkan manfaat kepada kamu. Maka As-Sunabihi ditenangkan oleh Ubadah bin Samit agar tidak menangis. Kemudian berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma min hadithin sami'tuh, tidak ada satu hadis pun yang aku telah dengar daripada Nabi SAW, lakum fihi khair, yang mana dalam hadis itu ada kebaikan untuk kamu, illa haddathtukumuh, kecuali aku dah kongsikan semua hadis daripada Nabi SAW yang aku pernah dengar kepada kamu, illa hadithan wahidah, kecuali ada satu lagi hadis, kata Ubadah bin Samit, yang mana aku tak pernah ceritakan kepada kamu. Wa sawfa uhaddithukumuhu al-yawm, dan pada hari ini aku nak ceritakan hadis itu kepada kamu. Wa qad uhita bi nafsi, dalam keadaan kematian telah mengelilingiku, telah hampir kepadaku. Wa qad uhita bi nafsi, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 11. Apa syarhul gharib? Apakah maksud wa qad uhita bi nafsi? Ma'nahu qarubat minal maut. Apa pada waktu itu dekat dengan kematian. Maka kata Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya dia bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihi nar, maka Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya. Kalaulah dia meninggal dunia dengan keyakinan ini dan benar-benar mengamalkan maksud ungkapan ini, bertaubat daripada dosa, tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa, pasti Allah akan mengharamkan api neraka ke atasnya. Riwayat 144. Wa bi ilahi qala hadatsana Haddad bin Khalid al-Azdi qala hadatsana Hammam qala hadatsana Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik an Muadz bin Jabal, daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala beliau berkata, kuntu ridfan Nabi, aku pernah menjadi penunggang Nabi. Maksudnya satu unta dia naik berdua dengan Nabi SAW. Daripada sini kita belajar, kalaulah itu tidak menyakitkan binatang maka tidak ada masalah. Maka Nabi pernah pada beberapa peristiwa, Nabi SAW menunggang unta bersama dengan sahabat yang lain. Dalam Hajjatul Wada' dengan Fadl bin Abbas. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menunggang unta yang pada waktu itu dibonceng, ditunggangi di belakang Nabi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Minta maaf. Oh, sangat maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata Muaz bin Jabal, aku telah menunggang bersama dengan Nabi SAW pada seekor unta. Dalam sebahagian riwayat menyebut itu adalah keldai. Nanti kita akan baca. Laisa baini wa bainahu,
tidak ada yang menjarakkan antaraku dengan Nabi illa muakharatur rahil, kecuali kayu belakang pelana unta. Itu dia yang menjadi pemisah antara aku dengan Nabi. Nak menunjukkan dia begitu rapat dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka aku berkata, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Aku menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi beberapa ketika. Nabi bersabda lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka aku menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Aku menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi beberapa ketika. Kemudian Nabi panggil lagi untuk kali ketiga, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Aku menyahut panggilanmu dengan sepenuhnya, wahai utusan Allah. Maka Nabi, lepas 3 kali Nabi panggil. Kenapa Nabi panggil sampai 3 kali? Nak menarik perhatian. Maka Nabi bersabda, hal tadri ma haqqullahi azza wa jalla 'alal ibad. Adakah kamu tahu apakah hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallah, maka sesungguhnya hak Allah 'alal ibad, ke atas seorang hamba, yang seorang hamba itu perlu untuk penuhi, ayya'buduh, hendaklah dia menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyyirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Thumma sara sa'ah. Kemudian Nabi teruskan lagi perjalanan. Kemudian Nabi panggil lagi untuk kali keempat, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka aku pun menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'dai. Aku menjawab panggilanmu dengan sepenuhnya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Adakah kamu tahu apakah hak seorang hamba yang Allah akan tunaikan idza fa'alu dzalik, apabila hamba pada waktu itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah? Maka aku pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka sabda Nabi, alla yu'adzibahum, Allah tak akan seksa dia. Orang yang benar-benar beriman, tidak mensyirikkan Allah, dan dia benar-benar mengamalkan muqtada, kehendak kalimah syahadah tersebut, dengan dia mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka Allah tidak akan menyiksanya. Riwayat 145 lebih kurang sama. Cumanya dalam riwayat ini menjelaskan bahawa tunggangan tersebut adalah keldai. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas Sallam bin Sulaim an Abi Sa'id an Amr bin Maimun an Mu'adz bin Jabal, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ridfa Rasulillah, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menunggang seekor keldai, ala himarin, seekor keldai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keldai itu dikenali dengan panggilan Ufair, dengan panggilan Ufair. Maka Nabi bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Maka Nabi bertanya, tadri, adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas hamba, dan apakah hak seorang hamba yang Allah akan penuhi? Maka aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi bersabda, fa inna haqqallah, maka sesungguhnya hak Allah ke atas seorang hamba yang hamba mesti lakukan, ayya'budullah, hendaklah hamba tersebut menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wa haqqul ibad, dan hak seorang hamba ke atas Allah yang Allah akan penuhi, alla yu'adzib, bahawa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala ubashirun nas, boleh tak aku sebarkan berita gembira ini kepada orang lain? Betapa pada waktu itu mudahnya untuk mendapat pengampunan Allah, iaitu jangan mensyirikkan Allah dengan apa-apa. Maka Nabi SAW bersabda, la tubashirhum, jangan sampaikan berita gembira ini kepada manusia, fayattakiluh, maka mereka akan menjadi malas. Ittikal bermaksud bersandar, dan pada waktu itu tidak melakukan apa-apa perbuatan pergerakan. Terjemahan mudahnya adalah fayattakiluh, mereka akan bermalas, akan menjadi malas untuk melakukan amal. Maka Nabi SAW tak nak pada waktu itu para sahabat para sahabat dan umat baginda menjadi begitu. Riwayat yang ke-50 146. Riwayat yang lebih kurang sama. Yang ini kita akan sekadar baca sanad
rantaian perawi dan juga hadis dalam bahasa Arab sahaja sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala ibn al-Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Hassin wal Ash'ath bin Sulaim annahuma sami'a al-Aswad bin Hilal yuhaddithu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala an yu'badallahu wa la yushraka bihi syai'a قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Riwayat 147. Riwayat yang lebih kurang sama, kita akan sekadar baca sanad dia dan juga matan dalam bahasa Arab. Wa bi ilai qala hadatsana al-Qasim bin Zakaria qala hadatsana Husain an Zaidah an Abi Hassin an al-Aswad bin Hilal qala sami'tu Mu'adzan yaqul da'ani Rasulullah. Maka dalam riwayat ini Nabi yang panggil dia untuk dia bersama dengan Nabi. Da'ani Rasulullah, Nabi telah memanggilku. Fa'ajabtuhu, maka aku telah menyahut panggilan baginda. Dan kemudian baki hadis adalah sama. Nabi bertanya, hal tadri ma haqqullahi azza wa jalla 'alan nas? Nahwa hadithihim, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 148. Riwayat 148 ni panjang. Kita tak sempat nak habis. Okey, berkenaan tentang keldai Nabi Ufair, maka lihat kepada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, qala syai wa huwa al-himaru alladhi kana lahu qila innahu mata fi hajjatil wada'. Keldai Nabi yang bernama Ufair ini yang merupakan Nabi ada beberapa kenderaan, antaranya Qaswa yang sangat terkenal, dan Ufair pun Nabi SAW banyak gunakan. Nak menunjukkan betapa tawaduknya Nabi, walaupun seorang ketua dan pemimpin, Nabi menggunakan keldai. Keldainya istilahnya zaman kita adalah kereta yang paling murah, yang pada waktu tu paling murah, paling orang tak pakai, keldai. Maka Nabi tunggang begitu. Maka Ufair ini telah mati sewaktu Hajjatul Wada' kata para ulama. Kita akan sambung riwayat 148 esok pagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.